Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan isu bencana alam yang pastinya barangkali pernah kita dengar sebelum ini, sama ada ianya berlaku dalam kalangan kita, keluarga kita maupun mereka yang berada dan terkesan di negara-negara jiran. Pastinya untuk siri yang ke-6 pada malam ini, Global Peace Mission akan membawakan mengenai topik ibrah lapangan, misi kemanusiaan merentasi sempadan segmen bencana alam. Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri mendepani zaman. Dan kini GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua yang barangkali bersama-sama dengan kita mungkin menantikan program pengisian, kongsian sempena dengan sambutan 2 dekad Global Peace Mission pada tahun ini. Seperti mana kebiasaan setiap hari Rabu kita usahakan untuk kita anjurkan wacana dan juga perbincangan untuk kita mendengar perspektif dan juga perkongsian daripada mereka yang sebelum ini terlibat secara aktif bersama dengan kami di lapangan. Dan pada malam ini kita akan membincangkan secara khusus berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan misi bantuan kemanusiaan yang Global Peace Mission laksanakan. Dan dalam topik ini barangkali kita pernah mendengar tentang konflik, kita mendengar tentang krisis yang berlaku di negara-negara jiran ataupun negara di seluruh dunia sekalipun, tetapi segmen yang paling utama dalam konteks perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan bencana alam. Anda bersama saya Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin untuk tempoh 1 jam. Seterusnya ini bersama dengan 2 tokoh yang tidak mungkin saya kata perlu kenali lah, maksudnya kita perkenalkan, tetapi umumnya tokoh-tokoh ini barangkali dalam kalangan kita mungkin pernah melihat ataupun mendengar ataupun pernah berjumpa ya. Tetapi umumnya mungkin orang tidak kaitkan secara terus dengan gerak kerja bantuan kemanusiaan. Khususnya yang kita akan bawakan pada malam ini iaitu mereka yang terlibat secara terus dan langsung sejak daripada awal penubuhan Global Peace Mission pada tahun 2001 hinggalah sekarang. Jadi pada malam ini kita akan tampilkan 2 orang tokoh, iaitu yang pertama saya lalukan kehadiran yang berhormat Datuk Paduka Ahmad bin Kasim. Apa khabar Datuk Ahmad Kasim? Boleh unmute dulu kalau boleh kita dengar sikit suara dan juga sihat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Fahmi, Fawaz, rakan-rakan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya difahamkan Datuk sekarang ni berada di negeri Jelapang Padi, betul Negeri Kedah Darul Aman di rumah. Oh, di rumah. Fil Baiti. Jadi sedikit sebanyak saya perkenalkan Datuk Ahmad Kasim merupakan individu yang terlibat aktif sejak daripada beliau masih lagi muda, berjiwa muda, sekarang ni berumur 58 tahun dan pernah berkhidmat sebagai ahli berhormat yang berhormat di Parlimen di Kedah dan juga merupakan mantan speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Kini juga beliau adalah merupakan pengurusi Majlis Syura
bagi gerakan Wadah ABIM dan PKPIM untuk negeri Kedah. Dan pastinya saya fikir malam ini kita akan kongsikan satu buku yang juga dinukilkan oleh Dato' Ahmad Kasim sebelum ni, dan ada ceritanya di sebalik buku ni. Nanti saya akan kongsikan pada teman-teman. Yang kedua, kita akan bersama juga dengan seorang lagi tokoh yang mungkin tidak asing dalam Global Peace Mission. Beliau adalah merupakan Ketua Pegawai Eksekutif sebelum ini di Global Peace Mission, Saudara Fawaz Hasbullah. Apa khabar Abang Fawaz? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Fahmi dan juga difahamkan dalam perjalanan dari Johor, Jaya Johor ke Kuala Lumpur. Ya. Sekarang kat mana tu? Baru sampai ke Bandar Kuala Lumpur. Oh, baru sampai. Alhamdulillah sempat untuk bersama-sama dengan kita nanti. Sekarang ni masih lagi dalam pergerakan. Mungkin selepas ni insyaAllah dah sampai, nanti kita akan ikuti perbincangan bersama dengan beliau. Sikit sebanyak mungkin saya boleh sampaikan terlebih dahulu. Saudara Fawaz Hasbullah adalah merupakan mantan CEO pada tahun 2006 sehingga 2008. Dan kini adalah merupakan ahli jawatan kuasa bagi Wadah Persintasan Umat, dan sebelum ini juga adalah merupakan pimpinan ABIM Pusat. Saya ingat pernah juga memimpin sebagai naib presiden ABIM sebelum ini, dan beliau berasal dari Kuala Lumpur. Baik, saudara yang saya hormati sekalian, anda boleh ikut sama, dan saya mungkin mohon bantuan saudara-saudari yang mengikuti perbincangan kita pada malam ni, boleh share, boleh like, berikan love, dan juga kongsikan perbincangan kita pada malam ini di platform sosial media anda semua, supaya perbincangan kita pada malam ini dapat dimanfaatkan dan diikuti oleh lebih ramai orang yang mungkin berminat untuk mengetahui tentang isu-isu yang kita bawakan sepanjang penglibatan ataupun sepanjang kewujudan Global Peace Mission sejak tahun 2001. Baiklah, kita mulakan dulu perbincangan kita pada malam ini. Saya ingat mungkin sebagai permulaan bercakap tentang soal bencana alam. Barangkali kita mendengar tentang isu-isu berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang ada di seluruh dunia hari ini. Dato' Ahmad, mungkin kita dengar sebelum ni tentang peperangan di Palestin, di Syria sekarang ni dah masuk 10 tahun. Tapi umum juga untuk kita tidak lupakan bahawa bencana alam ini adalah merupakan satu lagi kita kata ujian, dan juga satu petanda dan juga petunjuk daripada Tuhan kepada kita supaya kita ambil iktibar daripada itu. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang pengalaman Dato' Ahmad sendiri dalam menangani dan terlibat sama dalam bencana tsunami Aceh, sebagai permulaan ini mungkin kita nak dengar dulu bagaimana melihat kepada soal bencana alam ni. Faktor manusia ke, ataupun itu memang faktor fitrah yang kita katakan memang Allah jadikan itu sebagai, kita kata kalau kita dengar tentang tsunami, kalau di Indonesia itu Dato' Ahmad, kalau saya pergi yang terakhir di Sulawesi Tengah, berlakunya kejadian tsunami besar juga yang lama 2-3 tahun sebelum ini. Kalau di Indonesia itu disebutkan bahawa apa yang kami ada di Indonesia ini dikatakan kami ada LGBT. Kalau kita di Malaysia ni kita dengar LGBT itu yang kita rujuk sebagai lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Tetapi di Indonesia tu dia kata LGBT itu bukan itu. Dia kata LGBT adalah likuifaksi, GB itulah gempa bumi, dan T itu adalah tsunami. So dia package lengkap datangnya ke sesuatu tempat itu, berlakunya kejadian-kejadian yang mungkin kita tak pernah bayangkan terjadi kepada kita. Mungkin sebagai permulaan diskusi kita pada malam ni, apa sebenarnya petanda dan petunjuk yang Allah berikan dalam konteks bencana alam ni? Mungkin Dato' Ahmad boleh berikan kita dulu pendahuluan dan mukadimah perbincangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fahmi. Sebelum saya respon kepada soalan yang ditimbulkan oleh Saudara Fahmi, kita mesti memahami secara lebih luas tentang misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini terlalu banyak skop ataupun bidang yang boleh kita ceburi ataupun kita tangani,
ataupun kita ikuti dan kita bantu. Antaranya ialah bencana alam seperti mana disebut oleh Saudara Fahmi. Begitu juga dengan peperangan. Begitu juga dengan kebuluran. Sesetengah tempat dia tidak berlaku peperangan tetapi berlaku kebuluran seperti di Afrika dan sebagainya. Ataupun boleh juga termasuk dalam kategori yang berpenyakit, wabak yang serius yang akan mengancam nyawa dan sebagainya. Ataupun boleh juga misi-misi kemanusiaan ini terhadap kawasan yang berlaku kemalangan. Jadi kalau kita ingin menyebut misi kemanusiaan ini terlalu luas. Jadi bencana alam, peperangan, kebuluran, penyakit, wabak, kemalangan itu adalah perkara-perkara yang NGO seperti GPM ini boleh bantu. Tetapi pengalaman saya lah yang secara sedikit ini saya terlibat dalam misi Global Peace Mission, dalam misi untuk bencana alam khususnya di Nanggro, Aceh, Darussalam. Kalau ingin kita sebutkan apakah punca bencana alam ini? Punca bencana alam ini sudah barang pasti dia merupakan takdir daripada Allah Ta'ala yang mempunyai ibrah-ibrahnya yang tertentu. Tetapi Allah Ta'ala juga menyebutkan bahawa bencana yang berlaku atas muka bumi ini adalah di atas tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kita mesti memastikan keseimbangan alam, penjagaan alam supaya kita boleh meminimalkan bencana alam. Sebagai contohnya, kalau kita sebut garis-garis ataupun apa istilah yang sebut line untuk kawasan-kawasan bencana ini, dia ada di sekitar Indonesia dan sebagainya. Lingkaran Asia-Pasifik. Lingkaran Asia-Pasifik. Asia-Pasifik. Okey, lingkaran ini Malaysia terlepas daripada lingkaran ini. Sebab itulah di Malaysia ini tidak ada banyak bencana alam yang besar seperti mana yang berlaku di Aceh, di Filipina ataupun di negara-negara yang lain. Jadi ini di antara takdir di mana Allah Ta'ala meletakkan Malaysia lepas ataupun bebas daripada lingkaran ini. Tapi dalam masa yang sama, tangan-tangan manusia juga mesti dipelihara, dijaga kerana ini juga adalah penyebab kepada bencana yang Allah Ta'ala takdirkan akan berlaku kepada mana-mana kawasan. Saudara Fahmi, saya ingin menyebutkan bahawa bila berlaku bencana itu ada dua bidang yang dua peranan yang boleh diambil oleh badan yang berbeza. Yang pertamanya ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan, yang keduanya ialah peranan daripada NGO. Pengalaman saya, kalau dalam berlaku krisis dalam bencana alam, ya kerajaan ada peranannya dalam merangka polisi dan dasarnya, tetapi yang lebih pantas, yang lebih cepat, yang lebih tuntas dalam gerak kerja kemanusiaan ini adalah NGO. Oleh sebab itulah kerana NGO dia cepat turun ke lapangan dan tidak mempunyai keranah birokrasi. Cuma kekurangan NGO ini ialah dana. Kerajaan mempunyai dana tetapi keranah birokrasinya terlalu banyak. Jadi bila berlaku saja bencana alam, peranan kerajaan, peranan NGO itu tetap penting untuk kita selaraskan supaya menyelesaikan dia punya misi bantuan yang kita turun ke lapangan. Jadi saya rasa itu sebagai mukadimah saya, Saudara Fahmi. Alhamdulillah, saya ingat permulaan dan mesej yang agak jelas kepada kita sebagai peringatan, dan ada juga elemen kesyukuran di situ sebenarnya kepada kita khususnya di Malaysia kerana relatifnya kita masih lagi selamat daripada kita kata tragedi bencana besar, walaupun sebenarnya kita mungkin masih mengingati peristiwa-peristiwa banjir besar terutamanya lah. Kalau di Malaysia itu peristiwa banjir lah yang mungkin kita boleh anggap sebagai satu bencana yang boleh dikatakan memberikan impak yang besar
yang juga memerlukan bantuan yang agak besar di situ. Tetapi pada masa yang sama juga kita juga mendengar sebelum ni tentang peristiwa gempa bumi walaupun pada skala yang agak rendah. Tapi gempa bumi khususnya sebagai contoh di Gunung Kinabalu sebagai contoh. Saya naik ke Gunung Kinabalu sewaktu sebelum sampai ke puncak Kinabalu tu antara jam 4-5 pagi kita naik ke atas. Waktu cerah kita sampai di puncak dan turun ke bawah. Barulah waktu itu saya dimaklumkan oleh porter yang bawa kita. Dia kata di sinilah berlakunya runtuhan serpihan gunung yang jatuh. Jadi bila kita naik kita tak nampak sebab gelap. Jadi bila turun kita boleh bayangkan bagaimana bongkahan batu yang sangat besar, gegaran itu boleh mengakibatkan runtuhan yang agak besar juga sehingga hilang kita kata apa image yang orang boleh kaitkan itu sebagai puncak Kinabalu. Jadi ini juga sebagai satu peringatan kepada kita. Tapi pada masa sama juga Datuk, mungkin kita nak dengar juga tentang elemen responsif kita tadi. Satu sisi kita lihat peranan manusia yang memungkinkan berlakunya peristiwa bencana alam. Sisi yang lain juga kita nampak ada manusia yang cuba untuk melakukan usaha bantuan ini. Jadi bagaimana melihat dua sisi ni? Satu sisi yang pelaku, satu sisi yang tukang sapu ni yang cuba nak selamatkan keadaan ini. Mungkin ada mesej kepada kedua-dua entiti dan juga kumpulan manusia ni. Saya fahami. Sebenarnya susah untuk kita nak selaraskan dua sisi yang cukup berbeza, bertentangan. Iaitu sisi yang pertama penyebab, sisi yang kedua sisi yang pertama meruntuh, sisi yang kedua nak membangunkan. Bayangkan orang yang meruntuh ini dia hanya memikirkan soal keuntungan peribadi, company ataupun ada tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi dia dibuatlah apa saja, undang-undang, polisi ataupun apa saja peraturan yang dia buat semata-mata untuk nak mengambil contohnya balak-balak di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Dalam masa yang sama suara-suara daripada NGO yang nak mempertahankan persekitaran supaya dia terus kekal, supaya jangka masa panjang kepada rakyat ini dapat dipertahankan, kebahagiaan untuk mereka. Tetapi sudah barang pasti perkara ini sangat bertentangan. Kita ada beberapa pengalaman pertentangan antara dua kumpulan ini. Banyak termasuk isu pembalakan yang berlaku di negara-negara ataupun di negeri-negeri di Pantai Timur, begitu juga di negeri Kedah, antara kehendak kerajaan, kehendak peneroka dengan kehendak NGO yang nak mempertahankan sumber alam supaya sustain, supaya kekal dengan sumber alam yang baik. Ini memang susah, saudara Fahmi. Tak pernah ada satu titik pertemuan. Saya pun sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk nak mencari satu formula kerana tak pernah dua kumpulan ini duduk semeja untuk nak menyelesaikan masalah ini. Sahabat Alam, SAM di Pulau Pinang baru-baru ini mempertikaikan tindakan kerajaan negeri untuk tambak laut di Langkawi. Begitu juga beberapa kawasan-kawasan tambakan laut yang semua ni akan memberikan kesan impak kepada bencana alam kalau tidak diselaraskan dengan baik. Walau bagaimanapun sekiranya ada badan-badan tertentu yang boleh duduk, boleh berbincang, boleh menyelesaikan, boleh tolak ansur antara dua peranan ini, saya rasa ini satu benda yang baik kalau boleh kita lakukan. Sama ada NGO itu sendiri ataupun sesiapa saja yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya rasa Fahmi itulah satu tugas berat. Tapi saya rasa lebih berat peranan itu kepada kerajaan kerana mereka yang memegang polisi, mereka yang memerintah, mereka yang berkuasa, mereka yang mempunyai dana yang banyak.
Jadi kalau kerajaan boleh mengambil peranan ini, saya rasa itu lebih baik lagi. Saya tanya sebab kita tahu mungkin pengalaman Tuan Mat Kasim juga pengalaman ni kita cerita tentang pengalaman dululah sewaktu Datuk masih muda dan sekarang masih konsisten. Jadi pengalaman tu yang dibawa sewaktu sekarang ni sebagai seorang pemimpin masyarakat. Pengalaman mungkin waktu kita kata mengendalikan sesi sebagai seorang speaker di Kedah bang, kali ini isu yang mungkin dibangkitkan dalam kalangan pimpinan bertanyakan tentang isu-isu yang melibatkan bencana, asbab kepada kejadian itu, faktor pembalakan dan juga faktor tamak haluba manusia ni yang kita boleh katakan sebagai satu faktor penting berlakunya kejadian-kejadian ini. Jadi itu sebagai satu kita kata permulaan sisi pandang kita kepada perbincangan kita, sebab mungkin umumnya orang tahu Datuk Ahmad Kasim ni politician, tapi sebenarnya beliau di sebalik itu. Jadi malam ni kita akan rungkaikan siapa sebenarnya Datuk Ahmad Kasim di sebalik kita kata baju yang dipakainya sekarang ni. Saya ingat boleh kita boleh bawa juga kepada perbincangan pada tuan-tuan pada malam ini adalah saya rujuk kepada buku yang ada pada saya sekarang ni adalah Bencana Tsunami di Aceh, Catatan Pengalaman Misi Bantuan Kemanusiaan ABIM GPM. So nama Datuk Ahmad Kasim ada kat sini sebenarnya. Jadi ini adalah merupakan buku yang dicatatkan berdasarkan kepada berlakunya kejadian tsunami yang besar pada saya ingat pada Disember 2004, spesifik 26 Disember 2004. Waktu itu bumi Aceh digegarkan dengan gempa bumi pada skala 8.9 yang mengakibatkan hampir keseluruhan bumi Aceh itu ataupun bandar Aceh Musnah. 120,000 nyawa manusia menjadi korban, sekitar 500,000 orang kehilangan tempat dan juga 30,000 orang yang menjadi anak yatim. Jadi saya difahamkan sebenarnya dalam buku ni adalah merupakan waktu itu Datuk Ahmad Kasim sebagai yang di-Petua ABIM bagi negeri Kedah, dan waktu itu juga adalah merupakan kumpulan perantis yang terawal barangkali mewakili Malaysia, juga mungkin mewakili GPM ABIM dan juga masyarakat sivil pada waktu itu turun terus bersama ke lapangan untuk melihat sendiri kejadian tu. Mungkin saya rasa ruang kesempatan pada malam ni untuk kita dengar sendiri apa kisah dan ibrah di sebalik kejadian tsunami Aceh ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Terima kasih Sarah Fahmi. Saya pun terpaksa membaca semula catatan saya yang saya buat pada tahun 2006 sebentar tadi, 2004 sebentar tadi, supaya tapi bila saya baca tu saya ingatlah apakah detik-detik manis, sukar, tawa, tangis dan sebagainya. Saudara Fahmi, antara misi GPM ke Aceh pada ketika itu ada 3. Yang pertama untuk memastikan bahan-bahan makanan mencukupi ataupun diedarkan dengan lancar. Walaupun bahan yang kita bawa itu sangat terhad, tetapi sebenarnya dia cukup memberikan erti yang besar kepada orang yang memerlukan. Kami merasai sendiri betapa bahan makanan yang kecil yang kami bagi tetapi dihargai dengan cukup bernilai. Jadi kita memastikan, GPM memastikan pengedaran bahan makanan jalan yang lancar. Yang keduanya, oleh kerana kami adalah tim yang awal, pasukan yang pertama awal yang dihantar oleh ABIM GPM. Kami berada di bumi Aceh seminggu selepas tsunami. Masih banyak lagi mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi antara tugas kami ialah untuk mempersiapkan tempat supaya tim doktor yang akan sampai untuk paramedik untuk urusan persiapan untuk urusan domestik. Itu tugas yang dibagi oleh GPM kepada kami. Yang ketiganya, seperti mana yang saudara Fahmi sebut, bahawa ada 30,000 orang anak yatim yang berlaku. Jadi kita tidak terlepas daripada memikirkan bagaimanakah nasib mereka, anak-anak yatim ini. Jadi kami juga diminta untuk menyediakan sebuah pusat anak yatim. Jadi ketiga-tiga misi yang kami bawa daripada GPM Kuala Lumpur menuju ke Nanggro Aceh Darussalam, kami cuba laksanakan misi ini dan alhamdulillah ketiga-tiga misi ini telah
berjaya kami lakukan, dan selepas itu disusuli dengan pasukan-pasukan tim-tim GPN yang kedua, yang ketiga dan yang saya tak ingatlah yang ke beberapa belas yang GPN hantar. Dan kita ada rekod yang cukup baik yang selama kita beroperasi di bumi Aceh. Saudara Fahmi, pengalaman saya itu yang ingin saya kongsinya ialah ada beberapa perkara yang GPM telah lakukan dan perkara ini mesti diteruskan. Sebab kalaulah berlaku bencana di mana-mana lokasi, perkara ini adalah sesuatu yang merupakan keras dalam gerak kerja kemanusiaan. Iaitu yang pertamanya, tim kemanusiaan ini mesti memiliki data yang lengkap sebelum dan selepas. Data yang lengkap ini perlu supaya kita boleh membuat perbandingan. Sama ada data manusia, sosialnya, ekonominya, ataupun apa saja data-data yang boleh membantu gerak kerja kemanusiaan. Yang keduanya, dalam setiap misi kemanusiaan, proses untuk mendapat maklumat yang tepat dan cepat dan cekap itu perlu. Sebab sekiranya kita gagal untuk mendapat maklumat, maka kita gagal untuk bertindak. Jadi sebab itu proses mendapat maklumat yang tepat, yang cekap dan cepat ini perlu setiap tim kemanusiaan. Dan yang ketiga ini, saudara Fahmi selaku CEO di GPM, yang mesti kita buat daripada sekarang, iaitu komunikasi jaringan kita dengan kelompok-kelompok ormas, kalau di Indonesia ormas, organisasi masyarakat, mesti lancar. Dan perkara inilah yang kita kena buat daripada sekarang. Maksudnya kalau kita pergi ke satu tempat, kita berjumpa, kita mengadakan hubungan silaturahmi, kita memperkenalkan organisasi kita, supaya bila berlaku saja bencana, mereka sudah mengenali kita dan kita sudah mengenali mereka. Jadi sangat membantu, sangat-sangat membantu. Jadi begitu juga apa yang berlaku di Aceh sebelum ini, apabila jaringan kita dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Dewan Dakwah, itu adalah teras yang mempercepatkan proses membantu kita. Oleh sebab itu GPM mesti meneruskan perkara ini walaupun sekarang ini kita berada dalam keadaan aman, tetapi hubungan dengan organisasi itu sangat penting. Jadi inilah di antara beberapa perkara pengalaman saya yang sempat saya nukilkan dalam buku yang saudara Fahmi tunjukkan. Dan satu lagi, saudara Fahmi, kita kena bagi tahu kepada adik-adik kita yang turut terlibat di dalam misi-misi kemanusiaan bantuan, recording, catatan, sama ada berbentuk audiovisual ataupun gambar-gambar dan catatan-catatan yang masih segar dalam ingatan mereka itu mesti dibuat segera. Seperti mana buku yang ada yang ditunjukkan oleh saudara Fahmi yang juga ada di tangan saya ini adalah catatan semasa. Catatan semasa yang masih segar lagi pada ketika itu. Jadi ini di antara perkara yang sangat membantu kita, kerana setelah puluhan tahun catatan itu masih lagi ada dan dia boleh membantu. Saya pun selepas saya baca masih lagi saya ingat detik-detik yang berlaku semasa kita kita turun ke lapangan untuk membantu misi kemanusiaan di Aceh. Sekejap lagi saya nak deklarasi saja berkaitan dengan GPM. Saudara Fahmi, boleh ya? Boleh. Kita ada ruang insyaAllah. Saya ingat itu kita ada sediakan slot lah nanti khusus. Kita yang disebutkan tadi itu sebagai satu panduan lah sebenarnya kepada kami para petugas yang sekarang ni mungkin ialah kita katakan
nak kata buat perbandingan dulu dan sekarang pun mungkin tidak juga betul. Kadang-kadang catatan di Facebook semata-mata tak cukup. Catatan yang bersifat pembukuan seperti ini sebenarnya satu catatan sejarah. Dan bila tidak ada dokumen-dokumen ini sebenarnya juga menyukarkan kita untuk kita cuba dapatkan dan retrieve balik apa juga sumbangan yang pernah kita berikan. Sebab tu dalam tempoh masa tahun ini sebagai contoh, bila kami sekarang ni sebagai petugas-petugas masa dalam pelaksanaan untuk kita meraihkan sambutan 2 dekad Global Peace Mission, penting untuk kita dapatkan kembali semua rekod-rekod, semua dokumen-dokumen, gambar-gambar, dan bila kita buat temu bual dan juga kita adakan interview bersama dengan tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif bersama dengan kita, saya fikir ini satu sejarah yang mungkin perkara yang agak bernilai dan mahal untuk kita dapat. Dan apa yang kami dengar, apa yang kami lalui dan kita dengar perkongsian pada malam ini juga sebagai satu panduan kepada kami generasi baru untuk kita pastikan gerak kerja kita ke depan itu lebih sistematik, lebih tersusun dan juga ada nilai yang lebih besar sifatnya. Baik, saya pergi kepada saudara Fawaz Asbullah. Saya ingat sudah sampai tu. Perjalanan jauh sebenarnya. Saya ingat kalau standard lah saya ulang-alik KL Johor pun saya ingat paling kurang 5 jam lah. Tapi sebab tak ada kenderaan ni mungkin boleh cepat sikit. Jadi sebagai mantan CEO, ni orang pertama CEO di GPM ni, dan saya fikir Saudara Fawaz juga banyak terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Tapi khusus perbincangan kita malam ni, kita nak dengar tentang segmen bencana alam ni. Bagaimana pengalaman Abang Fawaz sendiri apabila terlibat secara khusus dalam mengatur bantuan ataupun pergi sendiri ke lapangan, khususnya dalam bantuan-bantuan yang diakibatkan ataupun berpunca daripada bencana alam ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Fahmi. Yang saya hormati Datuk Ahmad Kasim, ataupun otai lah dalam bidang kemanusiaan ni, pengalaman ni. Jadi menjawab soalan Datuk Fahmi tadi, okey. Saya ingat Datuk Ahmad Kasim dah banyak uraikan tentang bencana alam bagaimana. Kalau nak masa saya kita lihat gini, bila saya sebelum saya terlibat sebagai CEO GPM ni, saya terlibat dengan GPM sebagai sukarelawan. Mula kebanyakan selain daripada kalau misi Afghan apa, saya banyak terlibat, kita bergerak dari sini sebagai ejen untuk menyampaikan maklumat di dalam ABIM dan GPM. Tapi kalau terlibat turun misi betul-betul, saya bermula misi Aceh sebenarnya, misi Aceh. Tapi saya turun, bukan macam Datuk Ahmad Kasim. Datuk Ahmad Kasim ketika tu dia turun pada batch yang awal, untuk penyelamat. Jadi saya turun ketika itu lepas 2-4 bulan dalam misi pemulihan. Okey, ketika itu baru kita ada nak memulihkan, maknanya kerja penyelamat ni dah dijuang, masih berlaku, tapi maknanya kalau siapa yang pengalaman beri tu ni, mayat-mayat semua dah dibetulkan, dah dikubur masal dan mula dah dikemaskan sedikit keadaan. Saya masuk fasa pemulihan. So sebelum tu dalam GPM ni dia tak ada structure dulu pemulihan fasa apa ni. So ketika saya masuk pemulihan untuk memulihkan kehidupan masyarakat Aceh, sosioekonomi Aceh, saya masuk dengan tim yang kami itu GPM tubuhkan, itu tim Global Microfinance. Maknanya kami masuk melalui bagaimana pendekatan microfinance untuk membantu memulihkan. Kita dah menyelamat, kita dah bantu bantu mana yatim, sekolah dan pasal. So what apa orang masyarakat Aceh nak buat ketika itu? So dan kita buat untuk membangunkan ekonomi luar bandar Aceh. So itu rentetan awal So jadi kita pernah membangunkan, aplikasikan sistem pendekatan gramin di mungkin kalau saya akan cerita banyak, tapi nak melihatkan dia letak di situ serupa juga di misi-misi GPM sebelum ni di Afghanistan, di Iraq. Kita banyak fokus pada awal ialah fasa kita untuk menyelamatkan. Kita hantar tim doktor kebanyakan untuk sukarelawan menyelamatkan, dan baru kita bangunkan projek dengan dia orang dengan rumah anak yatimnya, kita bangunkan ekonomi. So ketika kita melihat menjadi ketika saya menyajui sebagai GPM, kita
kita mula restructure balik pendekatan misi ni. Pertama macam Dato' Ahmad Kassim tadi, kita kena faham senario bencana ni. Bencana ni dia ada yang berbentuk natural, gempa bumi, dia kena ada banjir. Dia ada yang berbentuk itu meteorological kita panggil, berdasarkan meteorological punya perspektif bencana alam berdasarkan yang berkaitan alam semula jadi. Dan kita kategorikan kita ada juga bencana yang disebabkan oleh konflik, peperangan. Jadi maknanya kita ada bencana, ada bencana alam, maksudnya meteorological, weather based, cuaca, kita ada konflik. Itu situasi yang mana GPM akan depan. Jadi daripada situ kita kena maknanya anggota ataupun saudara GPM kita perlu dilatih atau dilatih. Maknanya kalau bencana alam ini keadaan dia. Kalau konflik lain cara dia. Kalau bencana kita boleh buat 2-3 misi konflik. Saya ingat waktu zaman pelibatan ketika kita terlibat dengan beberapa konflik Lebanon dan juga Palestin, Gaza. Jadi kalau konflik, kaedah dia lain pendekatan dan penyelamat. Kalau bencana alam disebabkan gempa bumi, banjir, tsunami, gunung berapi, kita kena faham keadaan, memahami keadaan cuaca, gerakan cuaca, sifat-sifat cuaca tersebut, bencana tu, dan juga bagaimana kaedah menyelamatkan bangsa itu. Dia ada proses ni lah. Ada fasa hantar medical, fasa membersihkan dan sebagainya, mendirikan. Tapi kalau kita pergi kawasan konflik, beza. Beza. Pertama, saya ingat ketika awal GPM ni memang ingat terkenal berbanding dengan banyak dealing dengan Lebanon. Jadi kalau dalam konflik Sudan, konflik Sudan dan sebagainya kita terlibat. Jadi kalau dalam konflik peperangan, beza pendekatannya. Kita tak boleh masuk ramai-ramai. Walaupun GPM sering dijadikan macam tourist guide atau pemandu kepada pelbagai agensi dan juga media untuk tahu masuk ke dalam tempat-tempat konflik tu, dan kita ada networking. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai GPM, kita tak pergi jadi ramai-ramai. Betul. Kenapa? Kita alhamdulillah, macam Dato' Ahmad Kassim kata, networking yang ada dalam GPM ni, dalam ABIM khususnya, kita boleh sampai ke tempat-tempat yang bukan tempat orang biasa pergi. Sampai ke dalam tempat krisis, sama ada di Gaza ke, walaupun ditutup, alhamdulillah networking kita tu ada. Jadi banyakkan bila saya tengok pengalaman orang yang mula-mula masuk ke tempat-tempat konflik macam Palestin, Gaza, seronok bercerita, nak masuk tu memang susah. Ada yang cerita masuk ikut jalan tikus dan sebagainya. Itu saya ingat implikasi beberapa perkara yang dan berbeza dengan kita tidak kena share kerana selalunya bila orang kita di Malaysia ni menceritakan pengalaman kita hantar bantuan, misi, kemudian kita wawarkan cara-cara kita masuk semua. Beberapa hari di sana satu pihak Israel akan memusnahkan jalan ataupun tak galakkan sampai ke awal. Tapi sekarang saya ingat ini dah betul. Jadi ketika kita cuba mengkategorikan dan untuk bersedia. Macam juga Dato' Ahmad Kassim tadi, bahawa sebenarnya selepas Aceh, tsunami Aceh, kita telah UN pihak bangsa-bangsa telah menetapkan bahawa dikeluarkan regulasi Hugo Framework of Disaster Management. Sebenarnya disaster ini boleh dikurangkan dia punya risiko. Dan peranan antarabangsa sebenarnya adalah untuk mengurangkan risiko bencana. Sebagai contoh tsunami, saya ambil contoh tsunami. Apa risiko bencana dan apa penglibatan GPM dalam pertama sekali antaranya ialah mitigation. Program mitigation itu perlu diperbanyakkan. Mana mencegah lakunya yang contoh penanaman pokok bakau selepas itu rakan-rakan kita banyak daripada sekitar mula buat kempen. Ingat di Kuala Muda, kalau di Malaysia ni lah, di Kuala Muda kita mula tanam pokok bakau kerana pengalaman Malaysia khususnya bila berlaku tsunami di Aceh itu, pokok bakau ni dapat menyelamatkan
dia mengurangkan risiko dan sebagainya. Itu satu. Kalau di Aceh atau di bukan saja Aceh lah, di Aceh, di beberapa negara yang khususnya di kalau kita sebut Indonesia pasal banyak saya sebab di Indonesia, kita telah menyediakan dia panggil rumah tahan gempa. Ya. Sama di Aceh, di Padang, seperti di Yogyakarta dan beberapa di tempat kita membangunkan rumah-rumah yang tempatan sementara. Di sekolah pun kita ada di Yogyakarta, kita buat sekolah yang besar. Kita buat yang menggunakan bahan-bahan jika berlaku gempa bumi dan sepatutnya kawasan-kawasan yang kerap berlaku gempa bumi ini, rumahan mereka rumah tu perlu dibuat rumah yang mesra yang mana ni tidak lapuk batu. Jadi kita banyak buat berdasarkan kayu, buluh dan asbestos, jenis-jenis rumah yang gitu. Jadi bila berlaku pasal kalau kawasan-kawasan gempa ni kita buat rumah balik semula dengan rumah batu apa, gempa ni biasa berlaku 2-3 kali. Jadi itu antaranya, itu mitigation yang buatlah. So, kita sebagai perimah lah ni sebenarnya, maknanya kita telah mengkategorikan jenis-jenis bencana yang kita buat analisa ketika saya itu banyak dan juga dipanggil meteorological disaster berdasarkan khususnya gempa bumi dan juga gunung berapi. Juga nak faham, kita faham tu, kita tahu part mana sebenarnya kita perlu bersedia, pasukan mana yang kita perlu hantar sebenarnya. Ada kalanya kalau kita lihat kawasan-kawasan pengalaman saya bersama dengan doktor PM sebenarnya tempat-tempat yang agak terus daripada Aceh di Yogyakarta Yogyakarta, Padang, Jakarta. So kalau berlaku tu sebenarnya kita perlukan orang yang pengalaman terutama doktor pakar. Kerana ketika itu pakar kardiologi dan sebagainya, dia bukan sekadar kita perlukan GP sebenarnya, bila kita turun kalau dalam tempat yang first, lepas tu kita boleh. Pasal kadang-kadang ada keputusan, saya ingat bersama dengan seorang doktor lah, ada berdasarkan dekat kawasan saya, kita pergi ke satu kawasan, saya bersama dengan dia, waktu itu gempa bumi Jakarta, runtuhan tu kita dapat seorang lelaki, dan seorang lelaki tu kerana hospital semua hancur, seorang lelaki ni saya ingat dia kena hempap, usuknya patah, usuk mungkin dadanya, jadi tapi dia kena ada dia punya kahak yang banyak, dia juga batuk seorang tua, dia tak boleh nak batuk, nak keluarkan kahak tu tak boleh. Kalau nak keluarkan kahak tu dia akan tercucuk paru-paru dia dengan tu. Tapi penting dalam keadaan dia, jadi decision penting tu. Saya pengalaman bersama dengan doktor pakar ni, pasal ketika itu saya ingat kalau tak keluarkan kahak dia akan boleh infection dan mengeroskan keadaan dia. Sedang pakcik orang tua. Kalau nak keluarkan kahak dia akan rasa sakit pasal setiap kali dia batuk. Jadi apa kita buat waktu tu dengan ini keadaan bukan keadaan normal dengan keadaan dengan keadaan tidak ada hospital yang hancur dan sebagainya, kita memberikan sangat painkiller kot, Constant atau painkiller. Jadi badan dia rasa kebas. So bila dia batuk dia tak ada rasa, sebenarnya dia sakit cuma dia tak ada rasa. Jadi dia boleh keluarkan kahak. Itu antara. Jadi kerana itu kita melihat bahawa kita kena faham nature misi dan juga misi-misi yang berlaku dan juga pasukan yang perlu dihantar. Itu sebagai persediaan awal bila kita turun dan sebagainya. Jadi saya ringkaskan balik GPM ketika era saya kita terlibat dalam misi-misi berasaskan bencana alam, misi-misi berdasarkan konflik peperangan, dan juga misi yang kita panggil satu lagi, dia konflik ni ada dua, satu peperangan, satu keadaan di mana masyarakat yang dia kemiskinan yang melarat, kemiskinan susah. Dia mungkin tidak ada konflik peperangan negara tapi kesan daripada peperangan tu dia miskin. Sebagai contoh Kemboja Jadi kita membantu dalam negara-negara itu memulihkan pendidikan. Nah, itu secara mungkin rangka awal dulu mungkin saya nak sharekan menjawab pada soalan Saudara Fahmi tadi. Baik, terima kasih Saudara Fawaz. Mungkin selepas ni saya akan tanyakan juga berkaitan dengan penting tadi disebutkan tentang ialah bantuan yang kita nampak seolah bantu tetapi ada segmen dan juga sisi lain yang banyak dan pelbagai, bergantung juga kepada faktor dan jenis bencana. Faktor mitigasi juga disebutkan tadi, satu perkara yang saya fikir penting juga untuk kita kena pasti dan kita mengambil pendekatan proaktif sebenarnya
bukan bersifat reaktif berdasarkan kepada apa yang telah terjadi, tetapi sebelum tu juga kita perlu lakukan sesuatu. Jadi sebelum kita bincang lanjut tentang isu ni dan juga mungkin masa yang mungkin tak banyak yang kita ada pada malam ni, tapi kita berhenti rehat terlebih dahulu. Kita mungkin dengar terlebih dahulu pesanan ataupun iklan daripada penaja. Silakan. Nak korban tapi tak ada duit. Mudah aje. Kan boleh simpanan korban. Cara dia macam ni. Korang klik link yang tertera ni, nanti dia akan bawa korang dekat website simpanan korban. Dekat situ nanti korang boleh pilih package yang korang nak. Bermula daripada RM60 sampai RM300. Senang kan? Lepas tu pilihlah bulan bila korang nak mula. Sebulan lagi ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke. Senang. Kalau rasa okey, tak payah tunggu lagi. Isi nama, isi detail, lepas tu buat pembayaran sekarang. RM60 je sebulan bang. Alah jimatnya. Korang tunggu sampai bulan 7, nanti pihak GPM akan call korang. InsyaAllah dipermudahkan semuanya. Senang kan? Kalau senang, jangan lupa like, komen dan share video ni banyak-banyak. Benda baik, tak salah kalau kita sebarkan. Lagipun bil telefon boleh bayar bulan-bulan. Takkan RM60 untuk buat simpanan korban tak boleh. Jom kita sebarkan kebaikan, insya-Allah. www.korbanforthedee.com. Bagi anda yang mungkin berminat untuk mencarum terlebih dahulu sebelum kita terlibat dalam ibadah korban pada tahun ni. Kadang-kadang mungkin orang tak punyai jumlah yang besar bagi tujuan untuk menyertai korban oleh kerana harga bahagian yang berbeza. Tapi di GPM ni kita tawarkan terlebih dahulu mungkin caruman awal dengan niat kita untuk terlibat dalam ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan perbincangan kita. Ini mungkin sesi yang terakhir, tapi nanti Dato' Ahmad Kasim akan menyampaikan sajak khas berkaitan dengan tema kemanusiaan. Saya fikir ini juga merupakan sajak yang dinukilkan oleh beliau selepas balik ataupun sewaktu berada di lapangan. Dato' Ahmad Kasim, apa sebenarnya pesan kepada anak muda yang mungkin Dato' Ahmad Kasim ingin sampaikan sebenarnya? Khusus bila tadi juga disentuh pada Abang Fawaz tadi, bicara tentang soal pelancong bencana. Ni ada juga ramai yang nak pergi ni sebab dia rasa dia boleh travel, boleh tengok, tapi sebenarnya dia nak bantu. Tapi dalam keadaan trend anak muda sekarang yang berminat nak terlibat dalam kegiatan kebajikan, kebaikan ni, macam mana? Dalam keadaan kita nak nasihat supaya ikut prosedur, tapi pada masa sama juga ada kita kata apa, cara-cara adab-adabnya. Mungkin Dato' Ahmad Kasim ingin kongsikan. Terima kasih Saudara Fahmi. Saya ingin memberikan 4 karakter yang perlu ada kepada anak muda yang ingin terjun ke dalam medan misi kemanusiaan ini. Tak kiralah apa bentuk bencana sekalipun. Yang pertamanya ialah dia mesti ada semangat kesukarelaan. Semangat kesukarelaan ini dia akan datang dengan hati yang bersih, tulus ikhlas, bekerja semata-mata ingin melihat kebaikan orang lain dan tidak mengharapkan sanjungan diri ataupun tidak mengharapkan habuan diri. Jadi karakter yang pertama mesti ada, bukan saja kepada anak muda, kepada siapa saja yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini, ialah kesukarelaan. Yang kedua, pengalaman kita apabila kita ingin turun membantu dalam mana-mana misi, setiap orang itu mesti multi skill, kemahiran yang sedikit pelbagai. Dia tidak boleh kemahiran tunggal. Kemahiran tunggal ini dia hanya akan jadi pemerhati. Dia hanya akan jadi pelancong seperti mana kata Saudara Fawaz. Tetapi untuk
petugas misi kemanusiaan dia kena ada multi skill. Tak kiralah sama ada dia pandai memasak ataupun dia pandai dalam bab-bab electrical, dalam bab-bab sosiologi, psikologi. Maknanya skill-skill tambahan itu perlu. Sebab bila kita terjun di lapangan dengan bilangan kita yang sedikit tetapi kita ingin buat kerja banyak. Kadang-kadang kita tahu seseorang itu dia pandai dalam bidang mechanical, dia pandai mesin-mesin, enjin dan sebagainya. Ini sebenarnya cukup membantu dalam misi kemanusiaan. Sebab dalam misi kemanusiaan kalau jadi penceramah saja dia tidak memadai. Penceramah itu selepas daripada misi kemanusiaan. Itu perlu kepada penceramah untuk nak cari dana dan sebagainya. Tetapi untuk terjun ke medan, dia multi skill yang vocational ini perlu. Vocational ini perlu. Pandai memasak, elektrik, baik enjin, mesin ataupun juga dalam bidang psikologi dan sebagainya. Yang ketiganya yang perlu ada kepada ni ialah semangat yang kental. Semangat yang kental ini dia bukan semua orang miliki. Ada setengah orang ni dia memang takut, jadi penakut. Dia nak terjun ke medan lapangan tempat bencana, dia terlalu banyak persoalan-persoalan yang nak ditanya. Bagaimana ini medan dia fiqhnya lain. Fiqhnya fiqh musibah. Fiqh musibah ni kita kena banyak menggunakan fiqh al-awlawiyat, fiqh-fiqh yang lain yang kadang-kadang tu di luar daripada kotak biasa. Kadang-kadang kita perlu bertindak dengan begitu cepat dan pantas. Dan yang ketiganya sudah barang pasti dia kena berkongsi ilmu dengan pelbagai pihak. Jadi saudara Fahmi, saya rasa inilah 4 karakter yang ingin saya bagi kepada generasi muda kalaulah mereka ingin terjun ke dalam misi kemanusiaan sama ada GPM atau sebagainya. Sebagai mukadimah. Terima kasih Datuk. 4 pesan yang saya fikir cukup tepat dan padat dan sangat relevan dalam konteks semasa sekarang. Saya dah cakap pada tim tadi, insyaAllah kita minta supaya ada potongan khusus untuk segmen ni. 4 ni nanti kita akan jadikan sebagai satu video khusus buat pesan-pesan anak muda. Mungkin selepas ni kita akan minta lagi Datuk Ahmad Kasim sebab slot begini dalam siri Reflect Series ni saya fikir tidak ada sebenarnya kepada kedua-dua tokoh ni untuk berkongsi pada selama masa yang sangat pendek, tetapi oleh kerana kita jadikan juga sebagai satu segmen dan slot, kita cuba raikan dan selepas ni mungkin akan ada lagi perkongsian daripada kedua-dua tokoh ini. Mungkin saudara Fawaz, sebagai kita kata apa pengalaman itu juga, sekarang ni saya difahamkan untuk makluman tuan-tuan yang mengikuti perbincangan kita, Encik Fawaz sekarang ni adalah merupakan salah seorang pegawai pembangunan masyarakat di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. So pakai baju LPPKM tu, mungkin ada tajaan daripada LPPKM. Apa yang dapat daripada GPM yang boleh diimplementkan di luar? Ini juga satu perkara yang saya fikir tak semua orang bertugas sebagai petugas kemanusiaan. Ada yang mungkin terlibat sebagai sukarelawan, tetapi pengalaman ibrah lapangan yang mereka dapat tu saya fikir perlu untuk dikongsikan dan perlu dibudayakan walaupun mereka berada di mana-mana platform sekalipun. Mungkin pengalaman Fawaz sendiri sekarang ni walaupun sudah berbeza medium dan juga platform tu, tetapi ada sebenarnya catatan dan juga pengalaman sewaktu aktif dalam GPM tu yang diguna pakai sehingga hari ini. Terima kasih Saudara Fahmi. Ya. Okey, betul banyak pengalaman yang kita boleh kongsi terlibat dengan program-program kemanusiaan ni. Kalau Datuk Ahmad Kasim bagi 5 tadi, saya juga akan bagi 4 karakter yang bagaimana petugas barisan hadapan atau kita punya penggerak masyarakat atau kita punya sukarelawan ni berada dalam misi bersama masyarakat lah. Tapi itu tadi saya akan share. Tapi sebelum tu saya mungkin nak ambil ibrah dulu daripada konflik atau secara general tentang ibrah tentang kita buat misi kemanusiaan ni yang mungkin kita perlu hayati. Saya suka selalu bercerita bahawa sebenarnya bila kita turun ke misi kemanusiaan ni,
dia merupakan cerminan untuk diri kita bermuhasabah untuk diri kita. Pertama kali kita kena muhasabah bahawa kita rasa bersyukur bahawa kita tak mengalami atau kita tidak terlibat dalam tempat kita kemusnahan seperti mana di tsunami, di Afghanistan, di konflik sebagainya. Jadi ibrah tu kita kena ambil supaya kita mensyukuri nikmat, dan nikmat yang Allah bagi tu perlu kita kita terjemah atau kita bantu mereka yang menghadapi masalah ni. Dan bila kita membantu mereka yang menghadapi masalah ni, sebenarnya banyak pengalaman kemanisan. Dia melibatkan persahabatan, dia melibatkan kita menyumbang dan sebagainya. Saya bagi contoh di beberapa tempat konflik, antara konflik yang ada tempat bencana alam ni menyelesaikan satu masalah. Kadang-kadang saya lihat, saya bukanlah kata tapi saya nak katakan bahawa di sebalik kejadian tu, kemusnahan Allah ciptakan tu, ada suatu sudut-sudut kemanisan yang perlu, yang positif, yang ada hikmah perlu kita raikan. Saya bagi contoh, kalau dilihat di Aceh lah, kalau tadi Dato' Mak Kasim cerita pasal Aceh. Kan? Kalau mungkin, kalau saya nak urai panjang, Aceh bukan sebuah yang otonomi, negara yang otonomi sebelum ni, yang dia ada keunikan berbeza dengan negara daerah lain, provinsi lain di Aceh. Okey. Aceh sebelum tsunami, kalau semua ramai tahu, dia berlaku konflik GAM antara kerajaan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, dan konflik itu berlanjutan sehingga berlakunya tsunami. Tapi dengan adanya tsunami, bukan saya mendoakan rasa bersyukur kerana tsunami, tapi ibrah Allah bagi, kebaikan yang Allah bagi. Dengan adanya tsunami, dia mendamaikan pihak-pihak yang ada berkonflik di dalam Aceh itu untuk bersama-sama membangunkan Aceh. Saya alhamdulillah bersekepatan ketika konflik di Aceh ni, waktu buat pengembukan ni, berjumpa dengan mantan-mantan pimpinan kombatan GAM, yang melihat bahawa bila berlakunya tsunami ini, GAM tidak perlu mengambil pendekatan untuk berperang. Perlu bersama-sama pemerintah untuk memulihkan balik masyarakat. Jadi GAM lebih melihat ketika itu berkemungkinan bagaimana pemulihan sosioekonomi itu jadi faktor utama di situ. Dan itu menjadi kunci kepada mungkin ada baliknya, tapi menjadi kunci untuk menyatu dan membangunkan semula. Jadi sebenarnya konflik ini boleh menyelesaikan juga masalah-masalah yang mungkin sebelum berlakunya bencana itu ada bencana. Begitu juga pengalaman kita di mana? Okey, di Kelantan, di Gunung Merapi. Ni. So saya antara yang terlibat antara awal ketika meletup di Gunung Merapi, kita pergi di situ. So, kalau lihat Gunung Merapi ni, apa sumbangan besar yang saya kira GPM selain daripada Aceh, di Timur Tengah, di Afrika, di negara Asia, antaranya banyak sumbangan dengan sukarelawan GPM atau mereka yang pendana donor daripada GPM ni ialah bagaimana kita menyelesaikan masalah penduduk di puncak Gunung Merapi. Suatu tempat yang mungkin tak ramai orang nak pergi untuk pertama bila kita Gunung Merapi semua lari kan. Yang peliknya bila semua lari tapi kita pergi. Kita pergi dan kita telah, saya ingat satu perjuangan yang kesannya besar sehingga sekarang di Gunung Merapi itu ialah kita telah membina projek warung air di puncak Gunung Batu Merapi, bukan di tapi di Batu Gunung Merapi yang batu di puncak tu, di kurang 800 meter. Lepas tu kita telah membuat warung air, sebuah pusat pemberian orang boleh beli air, dan juga pusat pendidikan. Jadi bayangkan selama ni mereka yang tinggal di puncak Gunung Merapi ni terpaksa turun 5-6 km ke bawah membeli air di bawah Gunung Merapi. Tapi 20 km ke atas Gunung Merapi ni kita telah wujudkan satu pusat yang membekalkan air kepada orang ramai. Kena belilah pasal di sana dia orang kena beli air. Jadi cabaran membeli, tapi same time juga kita telah membina pusat pendidikan untuk masyarakat setempat. Dan pusat pendidikan itu beroperasi dengan anggotanya, gurunya,
Dan projek tu dengan danai pusingan daripada projek air tu. Itu satu. Dan alhamdulillah modal yang kita buat di Gunung Merapi tu sama partner kita, itu Dewan Aziz, Dewan Dakwah, telah meluaskan lagi projek air ini di pelbagai tempat. Kerana air ini keperluan orang. Keperluan orang ramai dan tanggungjawab kita untuk memberi keperluan air dan same time bila orang berair, kita dapat juga program pendidikan. Itu di antara yang saya ingat ibrah yang dapat, bahawa kita jangan ingat kita buat misi kemanusiaan ini sekadar untuk menolong orang, untuk menyampaikan bantuan. Tidak, dia tak boleh begitu. Sebenarnya ini adalah kita konsep rahmatul alamin, mana kehadiran kita adalah rahmat kepada mereka. Dan ini adalah pulangan kepada rezeki atau kepada keamanan yang Allah bagi pada kita ni. Kita perlu bantu negara-negara yang ada konflik dan akhirnya itu untuk memberi the so-called rahmah kepada mereka. Begitu juga projek pendidikan. Saya ingat kalau ambil contoh Aceh, kita juga telah bantu telah memodernisasikan sistem pendidikan swasta di Aceh, di mana kita bersama dengan pendana kita, selepas kita ada bantu sekolah, kita ada bantu rumah anak yatim, tapi saya ingat di penghujung pelibatan saya dengan GPM sebagai CEO itu, saya ingat tahun 2008 kita telah mewujudkan pusat tuition bahasa Inggeris, sains dan mat. Dengan bermodulkan kita ada modul kita yang kita bersama dengan menggunakan alat-alat alat-alat pembelajaran yang moden, moden ketika itu. Kenapa kita rasa bila berlakunya tsunami di Aceh, orang luar ni banyak, dan jadi komunikasi bukan lagi komunikasi bahasa Indonesia, komunikasinya adalah bahasa Inggeris, kerana kebanjiran NGO luar. Jadi masyarakat Aceh itu kurang dalam bahasa Inggeris. Dan itu kita buat pusat tuition untuk menyediakan para pelajar daripada masa akan datang dalam bidang sains teknologi dengan gunakan bahasa Inggeris. Dan alhamdulillah kita berjaya buat itu bersama dengan funders kita lah. Ingat waktu itu saudara Ramel telah menajakan kita buat sekolah English yang antara julung-julungnya yang ada, sekolah English, pusat tuition English, sains dan matematik khususnya lah di samping banyak. Itu aspek pendidikan. Dan bila GPM ABIM ni, pendidikan ni kita tidak dalam keadaan bencana kita tak boleh tinggalkan pendidikan. Begitu juga kita telah bagaimana peranan GPM dan ABIM kita itu, kita merubah sistem pendidikan tradisional di Kemboja. Kita membantu konflik kemiskinan di Kemboja ni, isunya konflik kemiskinan. So pada peringkat awal dulu kita telah melawat beberapa kampungan tradisional Melayu di sana, dan pembelajarannya sistem tradisional, belajar ramai-ramai macam ada zon untuk guru ni. Tapi dengan sistem pendidikan yang disediakan oleh ABIM melalui Yayasan Takmir, kita telah adapt sistem pendidikan tu bersama dengan beberapa NGO sana di sekolah Dubai, yang dipanggil Dubai School. Kita tukar daripada duduk beramai-ramai sistem tradisional ni, kita belajar agama dalam classroom. Ketika itu tak ramai yang buat yang begitu. Biasanya sekolah English modern yang buat itu. Banyak didanai oleh banyak NGO besar dari Turki khususnya. Tapi pendidikan Islam secara moden tu tak ada ketika itu. Dan ketika itu baru ditubuhkan, kebetulan ditubuhkan Cambodian Intellectual Muslim Association, yang dipelopori oleh Saudara Farid Hussein. Ketika itu baru ditubuh dan kita membantu dia untuk mewujudkan pendidikan Islam tu dalam bentuk classroom dan menggunakan silibus Yayasan Takmir, Sekolah Rendah Islam ABIM, yang kebetulan dia orang boleh baca Jawi. Menariknya di Kemboja ni pasal kitab-kitab lama dia study, dia boleh baca. Jadi sistem pendidikan ABIM tu telah terasa, dan alhamdulillah saya ingat dah berkembang luas sekarang sehingga dia nak ditubuhkan universiti di sana. Jadi itu antara maknanya kita melihat bahawa kita perlu berkongsi sukarelawan ni. Kita melihat bukan sekadar projek untuk bantu dan balik sebagainya, tapi kita melihat bagaimana kita dengan kemakmuran yang kita ada, keamanan yang kita ada, kita boleh kekayaan kita ada, kita boleh transferkan balik untuk majukan di kawasan yang yang terlibat dengan. Jadi banyak ibrahnya kalau di situ bahawa kita menyumbang besar terhadap pembangunan sosial, bukan sekadar pembangunan mungkin infra ni, tapi pembangunan socio-ekonomi, termasuk projek microfinance dan sebagainya lah. Kita secara yang mungkin ibrah. Tapi berdasarkan pengalaman tu, dan alhamdulillah pengalaman yang kita terlibat relawan dalam misi-misi ni, saya nak simpulkan ada 4 karakter. Yang karakter tu kita guna, dan saya ingat saya pakai hingga hari ini. Di mana-mana saya berada pun saya gunakan 4 karakter yang perlu ada bila kita sebagai petugas Barisan Harapan ni. Saya ringkaskan dalam bentuk hair.
Nama akronim dia HAIR. H-A-I-R. Hair tu apa? Fahami ya? Rambut. Ada hikmahnya Allah cipta rambut ni anggota badan paling tinggi sekali. Jadi hair ni akronim dia. Hair yang pertama ni ialah helikopter. Silakan. Helikopter ni maksudnya kalau kita tengok beza helikopter dengan kapal terbang, helikopter dia boleh naik, dia boleh turun kat bawah atau di mana-mana yang sesuai. Dia fahami ya? Kalau kapal terbang ni kita naik, dia terpaksa naik, dia pergi jauh, pusing balik kalau nak turun. Betul Kalau fahami ya? Kita tak tahulah kalau ada kapal terbang sekarang boleh turun macam-macam kan. Jadi saya nak menunjukkan bahawa sebagai penggerak atau aktivis kemanusiaan, terutama bersama kita banyak di lapangan, kita perlu ada karakter yang fleksibel. Dan seperti juga macam Dato' Ahmad Kasim kata tadi, tak multitasking. Dalam keadaan-keadaan bencana ni, dia tak boleh rancang macam okey, kita sebagai kita ketua, kita buat yang ni, kita ada anak buah buat macam ni, kalau orang sakit, tak boleh. Dalam keadaan bencana, kita kena sesuaikan pelbagai peranan kita boleh main. Kadang-kadang kita terpaksa turunkan level kita sehingga membantu ke bawah. Ada masa kita kena berada di tempat yang makro, pelbagai. Dan itu penting. Jadi kita tidak boleh karakter kita terlalu fix. Kita hanya buat kerja ni je, hanya bantu ni je. Aku tak tahu nak bantu orang kalau kecemasan dan bagaimana. Tak boleh, biar ni. Jadi saya hanya tukang salur makanan, tak boleh. Dia perlu ada pelbagai karakter. Dalam keadaan bencana ni macam-macam situasi. Itu pertama. Jadi saya ringkaskan sebagai helikopter, makna peranan kita kena pelbagai dan kesediaan kita melakukan pelbagai. Kemudian A, H-A. A ni saya panggil ability. Setiap petugas atau mereka dah jadi sukarelawan dalam humanitarian ni kena ada kemampuan untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Jangan bila turun bila tengok ni kita tak mampu nak buat. Kita hanya tengok. Pasal dalam kita dalam melakukan misi kemanusiaan ini semua orang ada peranan. Kita tak boleh katakan bila tu bawah saya nampak mayat banyak. Kalau di Aceh tu siapa first kan, kalau Dato' Ahmad Kasim bercerita, kalau mereka yang grup yang turun ke Aceh, mereka orang bergelumangan, tak boleh dah nak muntah, tak boleh. Jadi kita kena ada kemampuan, dan untuk kemampuan tu kena dilatih lah, sama ada dilatih sebelumnya. Tak nak akhirnya nanti saya kata ramai sekarang ni bila di penghujung bila dah lepas 6, 7, 8 bulan kalau di Aceh sebagai contoh atau di mana di Aceh dan Peringkat Utara, banyak kita nampak kebanjiran pelancong kemanusiaan ni. Datang nak tengok, ada kapal atas ni. Dan sekali memang betul, dia jadi satu bagus juga, dia one aspect dia jadi satu produk yang bagus. Tapi kalau kita sebagai petugas, kita kena ada kemampuan untuk melakukan sesuatu itu, dan kita harus bersedia, ada ability. Jangan bila sampai misi kita tak boleh nak mampu buat apa, kita hanya tengok, dan itu merugikan pasal kita dalam keadaan yang bencana ni, kita semuanya terhad, semua manusia terhad, kewangan terhad, so kita kena pulih. Okey, kemudian H-A-I. I ni maksudnya intellectual, kena ada, ataupun ilmu. Kena ada ilmu. Jadi itu pasal pentingnya lepas berlakunya bencana Aceh dalam Hugo punya framework yang digubal oleh UN dan semua NGO, kepentingan mitigation dan ada kemahiran, dan kena tahu ilmu di kalangan petugas dan ilmu di kalangan masyarakat. Mungkin ilmu yang ada kita perlu apply dalam masyarakat, mungkin kita kena belajar pengalaman-pengalaman ilmu yang ada masyarakat. Saya bagi contoh mudah ialah kalau di Jogja dulu rumah darurat, rumah darurat. Jadi kita ada orang ada NGO, dia akan bawa peralatan buat rumah daripada luar datang ke sini. Jadi kosnya, tempat, dan akhirnya tak sesuai. Jadi kita kena share dengan kena ada ilmu macam mana nak buat rumah yang simple, mudah, kosnya ringan, tak tinggi, tapi dia mesra gempur. Itu aspek yang penting, mitigation dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan tradisional, daun nipah ke, dan juga buluh, kita boleh buat rumah yang terbaik berbanding dengan tu. Jadi ilmu ni penting. Sukarelawan, petugas ni perlu pergi dengan ada ilmu seumpamanya. Ataupun kalau dia ada kepakaran di engineer ke doktor pun, itu satu aspek. Maknanya ilmu juga dia kena ada. Jangan pergi dengan tangan kosong. Dan akhir sekali saya simpulkan yang akhir R, H-A-I-R. R ni rational. Ini perkara yang nampak konseptualnya mudah, tapi paling susah bila kita berdepan dengan masyarakat. Ada orang bila kita menghadapi pasal keadaan bencana ni, dia pressure, tekanan ada, kita pun penat, letih, nak layan, kadang-kadang dia berikan kita mudah marah dan sebagainya. Kalau kita tak boleh rational dalam satu hal, kita akan ada masalah dalam buat keputusan untuk menyelesaikan.
Kalau maksudnya kalau kita berdepan dengan keperluan, that's why ilmu tu penting. Orang datang jumpa kita, orang nak makan minum, kita tak ada tempat, apa yang kita boleh buat kan? Kalau kita tak boleh tahan, ataupun mungkin ada masalah kita dengan authority dan sebagainya, kalau kita akan mudah tak boleh, kita mudah marah dan akhirnya penat dan efek pada diri kita dan juga pada organisasi yang kita bawa. Itu antara secara ringkas dan 4 karakter yang perlu mungkin kita boleh kongsi saya yang bersama dengan sekarang dan saya apply sekarang. Bukan saja di bencana, di dalam kehidupan harian kita. Maknanya kita kena fleksibel, kena ada ability mampu untuk melaksanakan, kita kena ada ilmu dan kita kena ration bila kita berhadapan dengan mad'u kita ataupun dengan umat. Jangan kita mudah marah, mudah melenting atau tak rasional. Jadi itu secara ringkas mungkin saya boleh share tentang ibrah, tapi sebenarnya banyak ibrah yang kita, dan yang paling penting ibrahnya ialah bila kita lihat bahawa kita mungkin akan jadi juga seperti mereka. Kita jangan rasa kita bangga Malaysia tak terlibat dalam lingkaran api. Sekarang ni teori para geologis dah melihat bahawa Malaysia juga dah makin menghampiri lingkaran. Contoh, kita dulu tak pernah sangka kita akan berlaku gempa bumi. Jadi kita berlaku gempa bumi. Kita mungkin tak sangka satu hari kita berlaku COVID. Susah tak ada makan. Kemiskinan ke, Allah alam. Jadi ibrah tentang kita melihat balik apa yang berlaku di negara-negara dan kenapa kita bantu, dan kita mengharapkan supaya kita juga nanti dapat cuba mengelakkan keadaan kita seperti itu. Dan juga kalau kita tengok negara yang ada konflik, maknanya ibrah besar kita kena pastikan negara kita tidak berlaku konflik dan sebagainya, sebagai contoh lah. Jadi saya suka melihat bahawa misi-misi kemanusiaan ini dia harusnya refleksi pada diri kita dan dia akan mengubah diri karakter sebagai sepatutnya ahli GPM yang banyak turun ke masyarakat ni, dia akan merubah karakter diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan mensyukuri nikmat Allah dan akan terus membantukan di antara satu sama lain. Dan benda tu boleh apply bukan sekadar di bantuan, dan bagi saya kesan besar tarbiyah dalam GPM bila kita turun di sini ialah dalam kehidupan harian kita yang kita apply pada sekarang. Terutama untuk adik-adik. Terima kasih Saudara Fawaz. Perkongsian dan juga bekalan yang saya fikir penting dalam yang telah disampaikan oleh kedua panel kita pada malam ni, 4 daripada Dato' Ahmad Kasim, 4 juga daripada Saudara Fawaz, mungkin akan ada manfaat kepada anda. Saya ucap terima kasih kepada anda yang ketika ini menonton di platform page Global Peace Mission. Saya rasa ada lebih kurang 208 orang viewer, jadi mungkin boleh ramai-ramai share diskusi kita pada malam ni. Mungkin sebagai perakhiran, perbincangan kita telah menjangkau 1 jam 12 minit. Ada sajak yang ingin disampaikan oleh Dato' Ahmad Kasim. Mungkin ruang dan peluang tu kita berikan kepada Dato' Ahmad Kasim untuk menyampaikan sajak karangan beliau sendiri. Boleh naik skrin tak? Ni Fawaz boleh? Boleh share skrin? Boleh. Kita akan saya share. tak boleh, tapi kalau Fawaz Ya, boleh kita akan share. Okey. Kalau boleh besarkan sikit nanti kalau ni. Silakan. Ya. Global Peace Mission, GPM Malaysia. Megah berdiri. Jalur gemilang di tengah kesibukan kota itu. Membawa wajah-wajah Malaysia. Khidmat bakti untuk serumpun sebangsa. Tanpa pilih siapa dan agama apa. Imej kerdil itu tiba-tiba ia membesar. Diyakini, menyumbang, mendekati, memberi dan dihargai. Nama GPM di bibir mereka. Kehadirannya dirasai, diterima dan dicemburui dan dipinta membawa bersama nama Malaysia tercinta. GPM Malaysia terjun ke medan, meredah lautan, berpanas dan berhujan, membawa harapan, kibaran jalur gemilang di mata hati rakyat Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Ahmad Kasim. Ini mungkin akan ada dalam buku ni Ada. Muka catatan surat sejak 66. Oh, buku surat 66. Buku surat 66. Ada sedikit ubah surat sikit. Oh, saya ingat ada banyak catatan juga. Mungkin ada banyak juga sajak-sajak yang ada dalam buku ni sebenarnya. Khusus bagi tujuan untuk kita menyatakan pandangan. Jadi ini juga kepelbagaian yang ada, konsisten yang diperolehi oleh para petugas kita di lapangan. Ibrah itu dalam bentuk tulisan, dokumentasi, gambar, image, video, masuk juga pernyataan-pernyataan melalui sajak. Ini juga perkara yang saya fikir mungkin boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita para petugas kemanusiaan dekad mendatang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita atas ruang dan kesempatan pada malam ini bersama dengan kami dalam siri yang ke-6 Refleksi Series Ibrah Lapangan Misi Kemanusiaan Orientasi Sempadan segmen bencana alam. Jadi nantikan untuk perbincangan dan juga episod seterusnya untuk kita kupas perbincangan berkaitan dengan sejarah 2 dekad penglibatan Global Peace Mission di lapangan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Hatan. Apabila kita cakap pasal bulan Ramadan, makanan yang kita selalu ingat, macam-macam makanan. Kalau dekat bumi Malaysia ni, kita makanan sampai tak termakan. Tidak dapat saya bayangkan yang kata nak buka puasa, nak sahur macam mana. Tetapi kehidupan mereka penuh dengan ketakutan. Tengoklah gambar-gambar yang kita dipaparkan dalam TV semua. Kita boleh nampak macam mana betapa seksanya hidup di Syria. Anak kecil dibunuh, wanita dirogol. Padahal mereka ni sama-sama se-Islam dengan kita. Satu akidah dengan kita. Sekarang ni lebih kurang 500,000 orang dah terbunuh di Syria. Kanak-kanak, orang tua, bayi baru lahir. Dah macam tak bernilai nyawa mereka. Apa yang diperlakukan kepada penduduk Syria ni. Jadi marilah kita sama-sama membantu dalam program yang dianjurkan oleh Global Peace Mission Malaysia ini. Sempena bulan Ramadan ini mereka akan berangkat ke sana untuk membantu penduduk-penduduk Syria yang dilanda peperangan ini, baik dari segi makanan, dari segi pendidikan, mereka akan turun membantu. Jadi sama-sama kita membantu melalui Global Peace Mission Malaysia ini. Semoga kita sama-sama berjuang. Misi kemanusiaan merentas sempadan. Assalamualaikum. Diary Iftar GPM bersama Ustaz Syazmi. Eksklusif 30 hari bersama saya, bersama Diary Iftar GPM Muhammad Syazmi Abdullah. Ada pesanan-pesanan yang baik untuk anda, untuk saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah nak dapat kurma Nabi yang asli? RM8 daripada setiap pembelian satu kotak akan disalurkan ke tabung kemanusiaan GPM. Layari www.jomsedekah.com. Ada